Seterusnya, untuk rencana keris emas, bagi penyertaan, murid mestilah dapat menyatakan 5 jenis tumbuhan hutan dan kegunaannya. 5 jenis tumbuhan hutan: pokok kelapa, pokok bakau, pokok rotan, pokok buluh dan pokok bala. Pokok kelapa atau nama saintifiknya Cocos nucifera adalah spesies tumbuhan palma satu-satunya yang wujud dalam genus Cocox keluarga Aracaceae. Pokok ini bertaburan luas di semua kawasan tropika. Tumbuhan ini amat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakan hampir semua bahagian pokok, tidak sahaja buah, untuk pelbagai tujuan, hingga sering mendapat gelaran pokok serbaguna. Jika murid-murid lihat, kegunaan pokok kelapa ada banyak. Boleh dibuat ketupat, boleh diminum, dibuat peralatan memasak, boleh juga dibuat kerisik dan juga batangnya digunakan untuk dibuat jambatan. Manakala untuk pokok bakau merujuk kepada tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya di muara sungai, antara pertembungan air tawar dan air laut. Ada pelbagai spesies pokok bakau, antaranya api-api, bakau kurap, perepat dan berus. Kepentingan hutan paya bakau kepada industri perikanan seperti ketam, kepah, lokan dan udang. Ia juga merupakan sumber bala. Seterusnya, sumber perubatan untuk kegunaan daun dan buahnya. Yang keempat, ia penting kepada ekor pelancongan, dapat melihat bagaimana burung hijrah. Yang kelima, pemecah ombak semula jadi, mengawal hakisan pantai dan memecahkan ribut atau tsunami. Yang seterusnya, pokok bakau dapat menyerap bahan kimia dari sektor perindustrian sebelum masuk ke ekosistem marine. Pokok rotan ialah nama untuk sebilangan pokok palma panjat Asia tropika daripada famili Acacia dan terdiri daripada genus Calamus dan Monoropos dan Coltstalcia. Kegunaan pokok rotan: rotan boleh dibuat tikar, perabot, alat permainan dan juga kerusi di rumah kita. Pokok buluh. Buluh merupakan suku bagi tumbuhan saka berbunga daripada keluarga Poaceae. Buluh adalah antara tumbuhan yang paling pantas membesar di dunia disebabkan oleh sistem bersandar rizomnya yang unik. Tumbuhan ini mempunyai kepentingan dari segi ekonomi dan budaya di rantau Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan, di mana ia digunakan sebagai bahan binaan, sumber makanan dan juga keluaran mentah serbaguna. Kegunaan pokok buluh. Pokok buluh boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat lemang. Digunakan juga untuk membuat perabot. Boleh digunakan juga rebungnya dijadikan makanan dan dijadikan gadget dalam perkhemahan. Seterusnya, kayu balak merupakan kayu yang diperolehi daripada pokok-pokok besar yang tumbuh di kawasan hutan. Kayu cengal, meranti, keruing, balsa, ramin, belian dan
Pelbagai merupakan contoh kayu balak yang popular di seluruh dunia. Kegunaan pokok balak juga ada pelbagai cara. Biasanya pokok balak digunakan untuk dibuat perabot, pagola, rumah dan juga jambatan. Seterusnya, kita akan teruskan dengan cara-cara membuat peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ataupun dikenali sebagai First Aid Kit. Apa itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas ditakrifkan sebagai bantuan permulaan yang diberikan kepada seseorang yang tercedera dalam sebarang kemalangan sebelum ketibaan bantuan perkhidmatan kecemasan atau doktor. Apakah peti pertolongan cemas dan di manakah tempat yang selamat untuk meletakkan peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas ialah peti yang lengkap mengandungi ubat-ubatan serta peralatan perubatan yang asas yang boleh dibeli di farmasi. Peti ini patut diletakkan di tempat yang kering dan selamat serta jauh daripada kanak-kanak. Setiap ubat yang perlu ada dilabel supaya tidak berlaku kesilapan. Baiklah, ini merupakan isi kandungan peti pertolongan cemas yang asas. Antaranya ialah larutan antiseptik, kain ando, iodin ataupun dikenali sebagai larutan Flavin dan krim antiseptik. Selain itu, terdapat juga penampal luka, kain pembalut kasar, kain kasar dan gunting. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian projek DIY, peti pertolongan cemas. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah bekas makanan, kertas A4 merah, hot glue ataupun gam uhu dan gunting. Cara membuat peti pertolongan cemas. Langkah-langkahnya ialah: yang pertama, ukur bahagian belakang dan sisi bekas makanan. Seterusnya, potong kertas warna mengikut ukuran tadi. Langkah yang ketiga ialah kita akan gamkan kertas warna bagi menutupi bahagian bawah dan sisi menggunakan gam uhu atau hot glue. Langkah yang keempat, anda boleh membuat label untuk ditampal pada bahagian penutup. Boleh juga untuk menggunakan gam uhu atau hot glue. Seperti dalam video, kita menggunakan hot glue untuk menampal pada bahagian penutup.
yang kelima, kita boleh menyusun ubatan dan peralatan dengan kemas di dalam peti pertolongan cemas yang telah kita lakukan sebentar tadi. Siaplah sudah peti pertolongan cemas. Mudah kan? Berakhirlah tajuk peti pertolongan cemas. Sekian, terima kasih.